Jumlah penduduk di Terengganu dan Kelantan terjejas banjir terus meningkat. Dan juga banjir luar biasa di pantai timur disebabkan fenomena New Moon. Kami juga ada perkembangan mengenai JAKIM tolak usaha pihak tertentu mahu Dr. Yusof Al-Qadrawi ditangkap. Perbincangannya bersama saya dan rakan tugas Nur Mazalina Muhammad Nur seketika nanti. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kami mulakan dengan laporan berkaitan banjir di pantai timur. Bencana banjir semakin buruk dengan jumlah penduduk dipindahkan terus meningkat. Di Kelantan sehingga 7 malam tadi jumlah penduduk yang dipindahkan meningkat 1,550 orang kepada 22,259 orang berbanding 20,709 mangsa pada tengah hari tadi. Mereka ditempatkan di 95 pusat pemindahan. Jumlah penduduk yang dipindahkan di Terengganu pula meningkat kepada 15,038 orang. Paling ramai di daerah Kemaman dengan 7,368 orang. Di Pahang pula jumlah penduduk dipindahkan meningkat hampir sekali ganda kepada 4,729 orang daripada 1,163 keluarga di 6 daerah. Paling ramai di Kuantan melibatkan 2,704 orang daripada 708 keluarga yang ditempatkan di 21 pusat pemindahan. Sementara itu, di Besut, 313 penduduk di Kuala Besut terpaksa dipindahkan ke 6 pusat penempatan sementara apabila kawasan kediaman mereka dilanda banjir air laut malam tadi. Operasi memindahkan mereka melibatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat, JPAM, Polis dan Rela. Selain rumah digenangi air laut sedalam 0.03 meter, rumah penduduk yang kebanyakan projek perumahan rakyat termiskin PPRT Pengkalan Atap turut rosak teruk di badai ombak besar setinggi 5 meter. Ombak besar turut menghakis kawasan rumah mereka dan hanya menunggu masa untuk terhumban ke laut. Banjir laut yang dianggap luar biasa itu menakutkan penduduk sehingga mereka meninggalkan rumah sehelai sepinggang. Tinjauan skuad Alfa mendapati jalan berturap berhampiran rumah penduduk juga runtuh dilanda ombak besar. Sampah sarap berselerak yang menggambarkan air pasang besar melimpah hingga menjangkau setengah kilometer dari pantai. Ketika ombak reda, ada penduduk mula kembali ke rumah untuk menyelamatkan barangan berharga. Namun ramai yang kecewa apabila melihat perabot dan peralatan rumah tertimbus pasir dan ada yang sehingga paras lutut. Macam ombak ni dia macam ikut tag gitu, macam tiga ni dalam sekitar 4 meter, 3 meter gitu. Cuma dia betul. Apabila betul ni dia memang besar lah. Tindak carrier, kesal dia. Tengok siapa lagi ni semua ni. Dia tak ada nak tepis sikit abu, tak ada nak jaga, tak ada nak buat andai tak ada. Sebab dia mari cara mengejut gitu ya. Biasa kita kena biasa lepas dah tidak macam ni lah. Ni kira teruklah sikit. Bahaya. Hari ni mungkin lebih lagi lah dengan jaket dengan keadaan cuaca malam ni terpindah. Dia mari sekali guh lalu. Pakai guh lalu. Dia tak ada nak sipeng barang-barang, tak ada apa, dia rumah habis. Habis apa, tak ada nak sipeng, tak ada nak kemah-kemah. Memanglah rasa, memang takutlah. Bahayalah. Sementara itu, pihak berkuasa melaporkan air pasang besar ini akan berakhir 27 Disember ini. Berikutan ancaman ombak besar itu, 265 penduduk daripada 69 keluarga yang berisiko dipindahkan ke pusat pemindahan baharu di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Besut. Sebelum ini mereka ditempatkan di Balai Raya Kampung Pengkalan Atap Kuala Besut. Baki 44 penduduk daripada 7 keluarga pula dipindahkan ke Balai Raya Kampung Cili Tembila Besut. Langkah itu bagi memberi keselesaan terutama kepada mereka yang mempunyai anak-anak kecil dan sebahagiannya terdiri daripada warga emas. 2 lori 5 tan dan 2 pacuan 4 roda Jabatan Bomba dan Penyelamat digunakan untuk memindahkan penduduk dalam operasi kira-kira 2 jam. Penduduk yang kebanyakannya dari projek perumahan rakyat termiskin Pengkalan Atap itu bersyukur kerana pihak berkuasa cepat bertindak. Rumah mereka rosak teruk dihempas ombak setinggi 5 meter selain harta benda mereka gagal diselamatkan.
Sebaik Pusat Pemindahan baru beroperasi, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM segera menyalurkan bantuan keperluan asas. Anggota Jabatan Pertahanan Awam JPAM Besut pula membantu memasak makanan untuk penduduk yang terlibat. Tempat agak selesa lah, dengan luasnya selesa lah. Makan minum pagi, tengah hari, petang disediakan. Memang saya amat ucap terima kasih lah. Lepas tu batu-batu yang makan ni pun puas hati belaka lah. Ke mana kawasan kampung saya tu memang puas hati belaka. Lepas tu batu tilai apa semua, tika apa semua dapat lah. Moga dalam keadaan cukup boleh tu ni, tunggu masuk. Moga tak tahu bila-bila ke. Pakai tu pun moga ada masalah. Kena beranak ku bakti Dia kata moga ramai duduk sini ke orang apa rawat gapo misi gapo ke. Kalau anak sakit demam gapo ya tahu mudah. Tempat kumpul ramai-ramai dia kata. Di Kampung Geliga Baru Kemaman, 50 penduduk daripada 7 buah keluarga hilang tempat tinggal sekelip mata apabila rumah mereka musnah dipukul ombak besar dalam kejadian fenomena air pasang dan ombak besar malam tadi. Ketika kawasan itu dilanda fenomena air pasang dan ombak besar berkenaan, penduduk kampung berhampiran telah pun terlebih dahulu dipindahkan ke pusat pemindahan di Balai Raya Geliga Baru. Arahan dikeluarkan pihak berkuasa susulan ramalan fenomena berkenaan yang dijangka melanda bermula awal malam. Rata-rata penduduk yang ditemui tidak menyangka ramalan fenomena air pasang dan ombak besar itu benar-benar terjadi, malah berlaku begitu pantas. Mereka yang kehilangan harta benda sekelip mata kini mengharapkan bantuan kerajaan untuk meneruskan kehidupan. Saya nak minta rumah tempat duduk saja. Kalau siang belah pada saya tidak selera rumah saya tempat duduk. Saya tak dapat barang-barang saya tak dapat duduk dah. Saya pindah pada rumah seorang suruh-suruh. Tak ada barang pun dalam rumah lagi. Saya minta lah, rayu orang sungguh lah. Saya nak selera rumah. Dalam rumah saya 2 keluarga. Dan keluarga saya dalam rumah. Semasa berlakuan tu, tidak ada apa-apa lagi. Jadi apabila saya berasa tak sedap hati, lebih kurang dalam lepas maghrib betul lah. Saya pun turun gini lah. Pergi ke Dewan ni, Kepala Raya. Saya duduk lebih kurang dalam 1 jam. Anak saya kabur, rumah kena ombak. Saya mari, air dah lepas depan lu dah. Lepas kat jalan, tak boleh masuk dah sini. Masa ombak pagi tu, kemas barang. Lepas tu, barang-barang kemas habis. Kan ya. Waktu tu ombak tengah kuat lah. Orang sibuk belakang lah waktu tu. Sementara itu, Ahli Parlimen Kemaman, Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berjanji akan membina kediaman baru bagi kemudahan 10 keluarga yang terbabit di Kampung Paya Berenjut, kira-kira 10 km dari rumah asal mereka. Rumah tersebut kini sedang dalam proses pendawaian elektrik dan semua penduduk terbabit bakal menduduki rumah berkenaan tidak lama lagi. Menurut Datuk Seri Ahmad Syabri, pemberian rumah baru itu membuktikan kerajaan begitu prihatin dengan setiap permasalahan rakyat dan bantuan tersebut diharap dapat meringankan beban. Beliau berkata demikian kepada RTM ketika ditemui sewaktu meninjau rumah penduduk terbabit tengah hari tadi. Balai Polis Kuala Jengai Dungun ditutup sementara susulan dinaiki air banjir sejak semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun ASP Elias Abu Bakar memaklumkan 9 anggota polis bersama 31 ahli keluarga mereka turut dipindahkan. Sejak semalam, anggota balai tersebut bertungkus lumus memindahkan penduduk di 4 buah kampung ke Dewan Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Jengai. ASP Ilyas berkata semua dokumen penting dan barang-barang di Balai Kuala Jengai itu sudah dipindahkan lebih awal. Beliau juga memaklumkan orang ramai yang ingin melakukan sebarang urusan diminta ke Balai Polis bergerak di Sekolah Menengah Kuala Jengai.
Fenomena air pasang dan ombak besar. Pihak polis menasihati orang ramai supaya tidak mendekati dan melakukan riadah di kawasan pantai ketika air pasang sekarang. Air pasang itu akan menyebabkan berlakunya fenomena new moon di mana kedudukan bulan berdekatan dengan bumi. Timbalan Ketua Polis Terengganu, Datuk Hashim Abdul Jalil berkata pihaknya akan menempatkan anggota terutama di kawasan pantai Peranginan bagi menjamin keselamatan orang ramai. Penduduk yang tinggal berhampiran kawasan pantai juga sentiasa berwaspada dan berhati-hati serta sentiasa mematuhi arahan pihak berkuasa. Dan untuk perkembangan terkini, kami menghubungi pegawai di Jabatan Meteorologi, Saudara Khairuddin Syari berkaitan fenomena air pasang itu. Baik, silakan. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Ketika ini, amaran hujan lebat peringkat merah telah pun dilanjutkan untuk selatan negeri Terengganu, begitu juga di sekitar kawasan pantai negeri Pahang, di mana hujan sekejap-sekejap kadang-kala lebat ini dijangka boleh berterusan sehingga esok Rabu 24 Disember 2014. Amaran hujan lebat peringkat jingga juga turut dilanjutkan terutamanya untuk tengah dan juga utara Terengganu, sekitar negeri Kelantan, kawasan pedalaman negeri Pahang, begitu juga untuk sekitar kawasan pantai negeri Johor ini juga dijangka akan berterusan sehingga esok Rabu 24 Disember 2014. Pada masa yang sama terutamanya untuk kawasan sekitar perairan sepanjang timur Semenanjung ini adalah terdedah kepada kenaikan aras laut akibat fenomena air pasang dan juga angin kencang. Justru itu penduduk-penduduk di kawasan yang terlibat anda disarankan agar mengikuti perkembangan cuaca dari masa ke semasa dan sila patuhi arahan pihak berkuasa sekiranya ada dikeluarkan. Amaran angin kencang laut bergelora kategori pertama juga masih lagi berkuat kuasa untuk sekitar kawasan perairan Phuket, di mana angin kencang dengan kelajuan 40 hingga 50 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian sehingga 3,5 meter ini turut dijangka akan berlanjutan sehingga esok Rabu 24 Disember 2014, di mana keadaan ini adalah berbahaya kepada bot kecil juga kepada aktiviti rekreasi dan juga sukan laut. Amaran angin kencang laut bergelora kategori ketiga pula turut dikekalkan untuk sekitar kawasan perairan Laut Cina Selatan seperti yang ditandai dengan warna merah ini, di mana angin kencang dengan kelajuan boleh melebihi 60 km sejam dan dengan ombak boleh mencapai ketinggian melebihi 4,5 meter juga dijangka akan berterusan sehingga esok Rabu 24 Disember 2014, di mana di dalam tempoh ini keadaan laut yang bergelora ini adalah berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan dan pantai termasuk pekerja-pekerja di pelantar minyak. Akhir sekali, bagi anda yang ingin mengikuti perkembangan cuaca dari semasa ke semasa atau ingin melihat sendiri sebarang nasihat atau amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, anda bolehlah mengunjungi laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sekian dahulu dari Met Malaysia buat masa ini. Kembali ke Angkasa Puri dan Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih Encik Khairuddin secara langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Masih mengenai banjir, cuaca yang tidak menentu di Pasir Mas membimbangkan ramai pihak terutama penduduk yang terjejas banjir. Atas alasan itu juga mereka mengambil keputusan untuk terus mendapatkan perlindungan di semua pusat penempatan banjir yang telah disediakan. Bersama wartawan skuad Alpha RTM, Laurendra Fiona Bernard Baikan di Pusat Operasi Liputan Lokasi Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi, Rantau Panjang. Keadaan semasa masih terdapat 31 pusat pemindahan di seluruh Pasir Mas melibatkan 3,618 keluarga merangkumi 10,565 penduduk. Dan pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Seri Rantau Panjang 2 mencatatkan bilangan terbanyak penduduk terjejas banjir iaitu seramai 1,701 mencakupi 636 keluarga. Sepanjang hari ini, pelbagai aktiviti dilakukan, antaranya pengagihan makanan dan pakaian oleh sukarelawan mesra, gotong royong oleh penduduk terjejas banjir bersama Pertubuhan Penggerak Generasi Muda Malaysia Kelantan, dan oleh kerana tidak mahu rutin harian kanak-kanak terjejas ketika berada di pusat penempatan banjir ini juga, Jabatan Kebajikan Masyarakat menjalankan aktiviti sukaneka diterajui oleh pakar psikologi Jabatan Kebajikan Masyarakat
masyarakat jajahan Pasir Mas. Akibat paras air masih di tahap berjaga-jaga, penduduk yang terjejas banjir dinasihatkan terus berada di pusat penempatan Sekolah Kebangsaan Gual Tinggi sehingga keadaan kembali pulih. Dengan itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat Jajahan Pasir Mas mengambil inisiatif mengadakan aktiviti kecergasan fizikal dan mental khususnya bagi kanak-kanak supaya mereka lebih cergas di samping mengisi masa lapang mereka. Pegawai psikologi telah menjalankan aktiviti berbentuk kreativiti kepada kanak-kanak seperti melukis, mewarna, buat aktiviti collage dan pada sebelah petangnya kami sambung untuk aktiviti yang lebih bersifat aktif lah untuk fizikal, untuk kecergasan yang lebih cergas lah. Okay. Dan aktiviti ini dilaksanakan pada kanak-kanak ini bertujuannya adalah untuk agar kanak-kanak di sini dapat mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Okay, di samping mana kita dapat mengekalkan atau rutin harian kanak-kanak itu sendiri iaitu bermain. Okay, jadi itulah harapan kita di sini untuk kanak-kanak di pusat pemindahan Chan. Menurut beliau lagi, aktiviti bagi kanak-kanak terjejas banjir ini akan diteruskan sehingga pusat penempatan ditutup dan kawasan terjejas banjir di Jajahan Pasir Mas kembali seperti sedia kala. Laurendra Fiona berbaikan, Skuad Alpha untuk TV1. Sementara itu, seorang lelaki warga Emas dikhawatiri lemas lepas dihanyutkan arus banjir ketika melintasi sebuah jambatan kayu di Sungai Lembing, Kuantan pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Chiu Tek Ho, 63 tahun. Dia dipercayai kurang siuman cuba melintasi jambatan tersebut sebelum dihanyutkan arus deras. Difahamkan kejadian itu disedari orang kampung lalu memaklumkan kepada keluarga mangsa sebelum membuat laporan polis. Menurut jurucakap Balai Polis Sungai Lembing, setakat ini usaha mencari dan menyelamat mangsa sedang dilakukan pasukan penyelamat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Kelantan mengambil tindakan segera menghantar bekalan makanan dan keperluan lain kepada penduduk terjejas banjir di Rantau Panjang yang dilaporkan tidak mendapat bekalan mencukupi. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata Kerajaan Persekutuan melalui JKM telah menyediakan peruntukan secukupnya kepada penduduk terjejas banjir di negeri itu. Menurut Datuk Seri Rohani, kekurangan bekalan di sesetengah pusat pemindahan berlaku kerana penduduk yang berpindah terlalu ramai dan melebihi kuota yang ditetapkan. Untuk makluman, first gelombang pertama, kami dah belanja 1.5 juta untuk Kelantan. Untuk kami stok segala pangkalan harapan. Jadi kalau macam tu saya nak cek sebab saya rasa sebab semua pangkalan harapan kami dah stokkan dengan cukup. Datuk Seri Rohani ditemui media ketika melawat penduduk yang terjejas banjir di Dewan Sekolah Menengah Kamil, Pasir Putih. Dalam pada itu, Menteri Besar Kelantan Datuk Ahmad Yaakob meminta umat Islam menganjurkan solat hajat dan bermunajat di seluruh masjid dan surau bagi memohon supaya dilindungi dari bencana banjir. Beliau turut bimbang keadaan banjir terutama di Kelantan. Datuk Ahmad Yaakob juga berkata musibah banjir ini adalah ujian dari Allah untuk menguji keimanan dan kesabaran hamba-Nya. Beliau juga merakamkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang menghulurkan bantuan kepada semua penduduk terjejas banjir di negeri Kelantan, khususnya dan di negeri-negeri lain amnya. Paras air di Sungai Kelantan dijangka meningkat pada malam ini sekiranya keadaan hujan di Hulu Kelantan berterusan. Menurut Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Kelantan, Syahimi Sharif, sekiranya paras air Sungai Kelantan mencapai tahap 6 meter di Tambatan Diraja, air dijangka melimpah ke tebing sungai. Justru beliau meminta penduduk di kawasan tebing sungai, terutama Pengkalan Cepa, berwaspada dan mengikut arahan pihak berkuasa dari masa ke semasa. Kelantan yang berhampiran dengan Sungai Keladi ataupun Sungai Pengkalan Cepa untuk mematuhi sebarang arahan yang diberi oleh pihak keselamatan. Sekiranya diarah untuk berpindah, diharapnya penduduk-penduduk di sepanjang tebing Sungai Pengkalan Cepa itu tidak bertangguh lagi lah. Jadi antara kampung-kampung yang dijangka akan terlibat ialah kampung Penambang,
Kampung Tikat, Kampung Banggul dan juga Kampung Kedai Buluh. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak jabatan oleh JPS sekarang ini adalah sentiasa memberi maklumat kepada Majlis Keselamatan Dalam Negeri mengenai para saya. Sekiranya ada kawasan-kawasan yang bakal ditenggelami, kita akan sampaikan maklumat tersebut kepada pihak Majlis Keselamatan Dalam Negeri agar penduduk-penduduk dapat mengambil langkah-langkah yang sewajarnya. Baik, kita beralih ke perkembangan banjir di Beaufort, Sabah. Sehingga 4 petang tadi, seramai 268 orang dipindahkan ke Dewan Datuk Seri Panglima Muhammad Dun. Paras air Sungai Padas pula mencecah paras bahaya dengan bacaan 9.15 meter. Penduduk kampung Bakalau paling ramai dipindahkan iaitu 234 orang daripada 101 keluarga. Manakala 34 orang dari 6 kampung lain iaitu Kampung Bingkul, Mempakar, Cina, Melulugus, Luagan, Jampangah. Menurut pegawai daerah Beaufort, Muhammad Syed Osman, setakat ini hanya 1 pusat pemindahan dibuka. Bagaimanapun 7 lagi pusat pemindahan bersedia menghadapi kemungkinan banjir di kawasan lain termasuk Kampung Suasa, Kampung Bengkalala dan Kampung Jabang. Saya melihat tadi kalau keadaan cuaca di sini ini sudah nampak panas saja, tapi saya menghubungi pihak Jabatan Kaji Cuaca mengikut maklumat bahwa pada petang dan malam ini akan hujan. Saya khawatir kalau ini berterusan mungkin saya ingat air ini akan bertambah sama ada bertahan ataupun akan bertambah dalam lah. Tiada masalah bekalan makanan tidak cukup untuk penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan. Demikian dijelaskan Setiausaha Majlis Keselamatan Negara MKN, Datuk Muhammad Tajuddin Abdul Wahab. Ujar beliau, perkara yang menimbulkan sedikit masalah ketika ini adalah dari segi penghantaran bekalan. Berikutan, terdapat beberapa kawasan terputus hubungan darat seperti di Gua Musang dan Kuala Krai. Ia menyukarkan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM untuk menghantar bekalan makanan. Bagaimanapun, kesulitan itu telah diatasi oleh MKN. Kita telah atasi. Pada ketika saya sedang bercakap sekarang ini pun bekalan makanan ini sedang diisi dalam lori oleh pegawai daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk dibawa ke Pangkalan Cepa di mana akan diisi dalam helikopter TUDM, dan bekalan-bekalan makanan ini akan dihantar oleh TUDM ke Gua Musang dan Kuala Krai. Dakwaan bekalan makanan tidak mencukupi untuk disalurkan kepada penduduk terjejas banjir di Pantai Timur menjadi viral di laman sosial sejak minggu lalu. Dalam perkembangan sama, syarikat bekalan air Selangor Syabas mengagihkan 20,000 botol air bersih 5 liter kepada penduduk terjejas banjir di Pantai Timur. Jumlahnya akan ditambah dari masa ke masa melalui misi bantuan kemanusiaan dan bekalan air bersih Ops Murni. Ops Murni, usaha sama Syabas dengan Puncak Niaga dengan Regimen Pakar Pengendalian Air dari Regimen Pakar Bekalan Elektrik Askar Wataniah. Ia disertai 50 askar Wataniah dan kaki tangan Syabas serta Puncak Niaga. 15 buah lori milik tentera dan 3 milik Syabas digunakan. Menurut Pengerusi Eksekutif Syabas, Tan Sri Rozali Ismail, selain air dalam botol, mesin rawatan air bergerak jernih milik Puncak Niaga turut digunakan bagi menambah jumlah bekalan air bersih untuk dibekalkan kepada penduduk terjejas banjir. Kita telah pun menghantar juga jurutera kita dengan bersama unit jernih, iaitu mobile unit pemerosan air yang kita telah pun design bersama dengan pihak Angkatan Tentera Malaysia, dan kita telah hantar 4 dan telah pun beroperasi. Pada hari ini kita bawa lagi 2 unit untuk kawasan-kawasan yang paling kritikal. Kita akan menggunakan unit ini di mana kita proses air di kawasan yang berkaitan. Badan Nasional Berhad PNP mengumumkan agihan pendapatan 6.45 sen seunit bagi amanah saham nasional ASN untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2014. Agihan pendapatan itu membabitkan pembayaran berjumlah 107.57 juta ringgit, peningkatan 7.28% berbanding tahun lalu.
Jumlah pembayaran tersebut dijangka akan dapat dimanfaatkan oleh seramai 1.26 juta pemegang unit yang melanggan 1.66 bilion unit ASN. Sehingga 22 Disember 2014, ASN telah memperoleh pendapatan kasar sebanyak RM138.99 juta ringgit dengan keuntungan jualan saham menyumbang sebanyak RM89.68 juta ringgit. Manakala pendapatan dividen yang diterima daripada pelaburan dalam syarikat menyumbang sebanyak RM39.01 juta ringgit dan selebihnya RM10.3 juta ringgit daripada lain-lain pendapatan. Pembayaran agihan pendapatan ASN akan dilabur secara automatik dan dikreditkan dalam buku pelaburan pemegang unit. Semua urus niaga ASN telah ditangguhkan bermula hari ini sehingga 1 Januari 2015 untuk tujuan pengiraan pengagihan pendapatan bagi 2014 dan beroperasi semula bermula 2 Januari depan. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Masih lagi dengan perkembangan ekonomi. Rangka kerja pembaharuan kad pembayaran sebagai satu standard di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan Akta Perkhidmatan Kewangan Islam 2013 dikeluarkan hari ini. Bank Negara Malaysia dalam satu kenyataan berkata rangka kerja tersebut bertujuan memupuk industri kad pembayaran yang cekap, telus dan berdaya saing di negara ini. Ia turut mengambil kira cadangan yang terkandung di dalam kertas konsep yang dikeluarkan pada 10 Oktober lalu selain maklum balas yang diterima semasa proses rundingan. Rangka kerja itu akan memastikan kos menerima kad pembayaran adil dan berpatutan melalui pewujudan mekanisme pembayaran balik fee yang objektif dan telus antara peserta rangkaian kad pembayaran. Fee pertukaran yang dibayar oleh bank-bank pemeroleh kepada bank-bank pengeluar kad pembayaran akan tertakluk kepada had fee pertukaran yang ditetapkan. Bank Pusat berkata rangka kerja itu akan dilaksanakan secara berperingkat bermula 15 Januari 2015 apabila sebahagian besar langkah tersebut termasuk had fee pertukaran dilaksanakan mulai 1 Julai 2015. Denda ke atas syarikat dan peniaga yang mengingkari Akta Kawalan Harga akan dinaikkan sehingga RM2 juta mulai tahun depan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan Datuk Seri Hassan Malik berkata perkara itu akan diwartakan tidak lama lagi. Saya sebagai Menteri di Kabinet KK selalu mendengar rumutan kadang-kala ketirisan, penyalahgunaan subsidi dan sebagainya. Ini berleluasa oleh kerana denda yang diberikan itu adalah terlalu kecil, 100 ke 200 ribu begitu. Jadi saya lihat ada justifikasi dia dan sebab itu kita telah berbincang dan akhirnya saya telah bawa ke Kabinet supaya denda yang kecil itu 100-200 ribu itu dinaikkan kepada 1 ke 2 juta. Ini kita bawa ke Kabinet dah lulus dan bawa ke peringkat Dewan Negara dan juga di Dewan Rakyat, kemudian di Dewan Negara dibahaskan dan boleh katakan diterima secara ramai konsensus. Lain pula merugikan negara juga. Beliau ditemui media di Shah Alam. Datuk Seri Hassan Malik berkata kementerian juga tidak akan teragak-agak menarik balik lesen perniagaan syarikat yang didapati melakukan penipuan dan pemalsuan pendaftaran cukai barang dan perkhidmatan GST. Semua kes melibatkan sistem cukai baharu itu akan dibawa ke Mahkamah GST yang dijangka mula beroperasi tahun depan. Rancangan mewujudkan Mahkamah Khas GST kini sedang dalam peringkat akhir. Antara perkara yang sedang diteliti adalah pelantikan hakim dan lokasi mahkamah mengikut zon. Pengurusan sisa kumbahan yang mapan dan lestari diakui sangat penting bagi melindungi dan mengekalkan keindahan pulau-pulau peranginan di negara ini. Peranan Indah Water Consortium IWK yang beroperasi di Pulau Langkawi dilihat sebagai contoh terbaik dalam usaha mengekalkan keindahan pulau-pulau peranginan yang bebas pencemaran. Pihak Majlis Bandaraya Langkawi sentiasa bekerjasama rapat dengan IWK bagi memastikan keindahan Pulau Langkawi tidak terjejas oleh pencemaran sisa kumbahan. Antara langkah yang diambil menyatu padukan agensi-agensi kerajaan bersama penduduk serta pengusaha penginapan pelancong. Inilah tugas yang sedang dibuat
supaya selain daripada perkhidmatan, kita menggerakkan, kita panggil sini program transformasi minda, supaya penduduk Langkawi dan operator-operator pelancongan ni bersama-sama menggembeling tenaga untuk menjayakan agenda kebersihan di Langkawi ni lah. Dan benda ni tidak akan berjaya kalau penduduk Langkawi sendiri tidak ke depan untuk membantu memastikan Langkawi ini bersih melalui amalan kehidupan yang bersih. Di Langkawi, IWK memiliki 3 loji serantau untuk menguruskan sisa kumbahan. Loji rawatan di Kuah mampu memproses sisa kumbahan 36,000 penduduk termasuk pelancong. Manakala loji Padang Mat Sirat mampu merawat sisa kumbahan 20,000 orang dan di loji Pantai Tengah untuk 13,000 orang. Kesemua loji itu sentiasa dinaik taraf mengikut keperluan. Selain itu, pembangunan pelancongan di Pulau Langkawi kini dibuat secara tersusun yang boleh dicontohi oleh pulau-pulau peranginan lain. Semua hotel yang dibina di Pulau Langkawi ini diwajib memasukkan kemudahan pembentungan bagi memelihara alam sekitar. Jadi untuk mencapai hasrat ini, bukan sahaja kita perlu menambah dan meningkatkan produk pelancongan, tapi yang lebih penting ialah aspek kebersihan dan sanitasi keseluruhan Pulau Langkawi itulah, khususnya di kawasan-kawasan produk pelancongan, tumpuan pelancongan seperti Bandar Kuah dan di Pantai Canang. Semua aduan orang ramai berkaitan kebersihan dan pencemaran amat diberi perhatian oleh pihak berkuasa Langkawi. Sebenarnya ini merupakan satu langkah yang terbaik untuk memastikan bahawa Langkawi tidak tercemar dengan sisa-sisa kumbahan yang tak diperlukan. Jadi sistem macam ini menyebabkan Langkawi lebih teratur. Setakat ni alhamdulillah rasanya memuaskan lagi. Sebab di kawasan-kawasan pantai pun dulu mungkin sampah sarap agak banyak, tapi sekarang sudah diambil tindakan. Kawasan pantai pun dah semakin bersih. My first impression is that it's like really beautiful. Yeah. Just lots of nature and the people are really friendly. Yeah, it's really awesome. Very nice. We came here to enjoy the beach and the tropical islands, and it's very nice. It's very warm, a bit too warm sometimes, but the people are very friendly. Keindahan pulau-pulau peranginan seperti di Langkawi ini perlu dipelihara untuk dinikmati generasi akan datang. Baik, susulan isu ulama Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang berdepan dengan waran tangkap oleh Polis Antarabangsa Interpol. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dalam satu kenyataan media memaklumkan secara dasar menolak sebarang usaha penindasan terhadap mana-mana individu dan umat Islam. JAKIM juga mahu pihak tertentu menarik balik notis merah yang dikeluarkan kepada Profesor Dr. Yusuf. Menurut Ketua Pengarah JAKIM Datuk Osman Mustafa, tindakan pihak Interpol mengenakan tindakan undang-undang terhadap penerima tokoh Ma'al Hijrah Antarabangsa tahun 2009 itu tanpa asas dan siasatan merupakan satu penganiayaan. Malah tuduhan melabelkan beliau sebagai militan dan menyeru keganasan adalah tidak berasas. Datuk Osman berkata semua pihak seharusnya mempertimbangkan ketokohan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi sebagai tokoh ulama yang disegani dunia. Beliau diakui bukan sahaja seorang tokoh ilmuwan, malah memberi sumbangan yang cukup besar dalam perundangan Islam, penulisan dan fatwa. Beberapa lokasi di ibu negara yang menjadi tumpuan warga asing rakyat Myanmar diserbu pihak berkuasa awal pagi tadi. Ini ekoran laporan diterima dari orang ramai menimbulkan kerisauan selepas berlakunya pelbagai kes jenayah melibatkan pergaduhan dan pembunuhan. Seramai 472 warga Myanmar ditahan di Pasar Borong Selayang yang menjadi tumpuan peluang pekerjaan warga terbabit. Menurut Timbalan Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Lau Hong Sun, serbuan dilakukan pasukan polis sekitar pukul 2 hingga 6 pagi. Kegusaran mereka lah dalam kehadiran mereka kerana ramai daripada mereka juga terlibat dengan jenayah. Ya, seperti samut, curi, ya, pecah rumah, serta lain-lain lah. So itu sebab saya katakan tadi lebih kepada pencegahan jenayah. Dan pada masa yang sama juga kita
kita akan menentukan taraf kedudukan mereka di sini. Sekiranya mereka adalah pendatang tanpa izin, tidak ada apa-apa dokumen perjalanan yang sah, kami akan ambil tindakan mengikut undang-undang yang ada. Operasi dijalankan secara bersepadu yang turut melibatkan Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara dan Rela itu melibatkan hampir 300 anggota. Antara kesalahan yang dikesan, memiliki kad Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Hak Asasi Manusia UNHCR yang palsu, tiada dokumen sah, salah guna permit kerja dan menetap lebih masa. Kesemua yang ditahan dibawa ke IPD Sentul untuk proses dokumentasi. Polis Diraja Malaysia PDRM menafikan khabar angin bahawa Malaysia menjadi sasaran kumpulan pengganas yang akan melakukan serangan khususnya semasa perayaan Christmas nanti. Penolong Ketua Urus Setia Ketua Polis Negara Komunikasi Korporat ACP Datin Asmawati Ahmad menegaskan bahawa khabar angin yang tersebar melalui media sosial itu adalah palsu. Sebaran maklumat palsu melalui WhatsApp itu antara lain meminta agar orang ramai tidak mengunjungi pusat-pusat membeli belah dan tempat awam buat sementara waktu. Penyebaran maklumat itu turut mendakwa kerajaan telah mengeluarkan amaran berhubung perkara itu dan meminta agar orang ramai berwaspada. PDRM dengan itu menasihati orang ramai agar tidak mudah percaya serta tidak menyebar atau berkongsi maklumat palsu tersebut kerana tindakan itu bukan sahaja tidak bertanggungjawab, malah boleh menjejaskan ketenteraman awam. Seorang penyokong bola sepak didakwa di Mahkamah Magistrate Shah Alam hari ini atas tuduhan merusuh dan menyerang penyokong pasukan Vietnam pada perlawanan separuh akhir Piala AFF Suzuki awal Disember lalu. Muhammad Izzat Muhammad Khair, 25 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Dibacakan di hadapan Magistrate Nur Syakinah Ahmad Kamarudin. Muhammad Izzat didakwa merusuh dan menyerang penyokong Vietnam di kawasan Kuadran A, Stadium Shah Alam Selangor kira-kira pukul 9.50 malam 7 Disember lalu. Mengikut kertas pertuduhan, dia didakwa melakukan kesalahan itu bersama 5 orang lagi penyokong. Kesemua 5 penyokong berkenaan telah didakwa di mahkamah 17 Disember lalu. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Sabit kesalahan boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,800 dengan seorang penjamin. 22 Januari ditetap untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Rustam Sanib. Sementara tertuduh diwakili Peguam Nik Muhammad Ikhwan Nik Mahmud. 703 parti warga Indonesia dihantar pulang ke negara asal hari ini dan esok. Ini adalah kali pertama kos penghantaran ditanggung kerajaan negara berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Pengarah Imigresen Kawalan Datuk Sakib Kusmi, 494 parti dihantar pulang hari ini manakala 209 lagi esok. Parti tersebut berada dalam tahanan imigresen dalam tempoh antara 2 minggu hingga 6 bulan. Proses dokumentasi dibuat di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah dan mereka diterbangkan melalui pangkalan udara TUDM Subang. Mereka berlepas menaiki pesawat Hercules C-130 milik Angkatan Udara Tentera Nasional Indonesia 1 tengah hari tadi. Satu langkah yang saya rasa memang belum pernah dibuatlah. Ya, mungkin kita boleh anggap sebagai Blue Ocean Strategy. Dan saya kalau boleh Bapak mencadangkan kepada negara lain juga dapat membantu seperti yang dilakukan oleh kerajaan Indonesia lah. Dengan penghantaran pulang itu, jumlah parti warga Indonesia yang masih dalam tahanan imigresen berbaki 500 orang. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Herman Prayitno mengesahkan kos penghantaran baki tersebut akan turut dibiayai kerajaan Indonesia. Proses terbabit akan dijalankan secepat mungkin. Kita akan bicarakan setelah ini karena kita start tanggal 25 semuanya pada cuti kan. Nanti next year ya kita akan ulangi dengan pertemuan kembali dulu. Ya, jadi tidak automatically. Semua parti yang dihantar pulang akan disenarai hitam dan hanya boleh kembali ke Malaysia dalam tempoh 3 ke 6 bulan. Baik, ini berita yang baru kami terima. Orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai khabar angin. Kononnya air di empangan Tasik Kenyir akan dilepaskan bagi mengurangkan tekanan air yang boleh memberi kesan kepada sistem takungan empangan itu ketika musim banjir. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Mazlan Ngah mengesahkan bacaan paras air di empangan berkenaan masih pada tahap selamat.
Beliau meminta orang ramai berhenti menyebarkan berita palsu itu. Kononnya paras air di stesen jana kuasa Sultan Mahmud melimpah ke kawasan sekitar. Mengikut maklumat yang saya terima, takat ini air ada pada paras 144.2 meter saja. So tidak ada air yang melimpah daripada Tasik Kenyai. Oleh itu, saya memintalah kepada orang ramai untuk tidak menyebarkan sebarang berita, khususnya dalam bentuk SMS, melalui WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram atau lain-lainnya yang boleh menyebabkan keadaan panik dan juga cemas kepada orang ramai. Sebelum ini, perkara itu menjadi viral di media sosial sehingga menyebabkan orang ramai menjadi panik. 5 buah lagi kenderaan mewah milik persendirian disita kerana menjalankan perkhidmatan mengambil penumpang tanpa permit di Johor. Perkhidmatan kereta sapu itu juga menggunakan aplikasi Uber bagi mendapatkan pelanggan dengan tambang yang lebih murah. Kenderaan terbabi ditahan dan disita dalam satu operasi reverse tegas siri kedua oleh Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD di hadapan bangunan Kementerian Dalam Negeri Johor Bahru. Operasi oleh 21 anggota SPAD itu turut dibantu oleh anggota polis dan dijalankan di 3 lokasi iaitu lapangan terbang antarabangsa Senai, Pelabuhan Pasir Gudang dan Legoland Nusa Jaya. Kenderaan yang disita ialah sebuah Kia Optima, 2 buah Toyota Camry, sebuah Nissan Sentra dan sebuah Nissan Sylphy. Menurut Pengurus Besar Bahagian Penguatkuasaan SPAD, Major Jeneral Datuk Paduka Cik Hasni Cik Ahmad, setakat ini 18 kes tangkapan melibatkan aplikasi Uber iaitu 13 kes di Kuala Lumpur dan 5 kes di Johor. Kes disiasat mengikut Seksyen 16 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Jika disabit kesalahan, boleh didenda minimum RM1,000 dan maksimum RM10,000 atau menjara setahun atau kedua-duanya sekali. Sedekat selepas tsunami mengorbankan 230,000 jiwa, umat Islam Indonesia menyifatkan bencana dahsyat yang melanda itu sebagai satu musibah yang menguji keimanan mereka. Banyak masjid masih berdiri gagah selepas gempa kuat dan tsunami memusnahkan Banda Aceh yang dianggap satu keajaiban kerana bangunan itu dilindungi Allah. Dari atas sebuah masjid di mana Rizar Nasir ketika itu seorang remaja, dia nampak beratus-ratus mayat dibawa arus ke halaman masjid. Ini adalah kali pertama sepanjang hayatnya melihat timbunan mayat dan dari sinilah dia tidak meninggalkan solat setiap hari. Rizar kehilangan saudara mara dan rakan dalam bencana pada Disember 2004. Dia terselamat daripada tsunami ini tanpa sedikit pun cedera. Masjid Banda Aceh ini menjadi tempat beratus-ratus mangsa berlindung apabila ombak meluru ke darat dan membadai pusat ibu negeri wilayah Aceh. Seorang lagi mangsa terselamat, Alfizar Gapi, menceritakan bagaimana dia dapat menyelamatkan budak perempuan 6 tahun dan menyelamatkan diri ke masjid dengan dikejar air yang deras. Kanak-kanak itu, Quratun Ayun, kini ditempatkan di sekolah anak yatim. Dia juga kehilangan adik lelaki tunggal. Seorang ulama terkenal daripada Majlis Ulama Wilayah Aceh, Faisal Ali, percaya tsunami yang menimpa sebenarnya satu rahmat kerana ia membuatkan penduduk Aceh lebih taat kepada agama Allah dan menguatkan iman. Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan sukan dalam dan juga luar negara. Teruskan bersama Aisyah Basli. Silakan Aisyah. Antara paparan menarik dalam sukan nasional malam ini, KOM tunggu laporan polis dan MSN. Chelsea kukuhkan kedudukan di Persada Liga. Nantikannya selepas ini. Sukan malam ini kami mulakan dengan susulan kes pergaduhan 2 atlet negara di Bukit Jalil. Presiden Kesatuan Olahraga Malaysia, Datuk Karim Ibrahim, enggan membuat sebarang keputusan lanjut dan hanya menanti laporan hasil siasatan polis dan Majlis Sukan Negara.
Menurut laporan media tempatan, atlet lempar cakra Irfan Syamsuddin dan AKV bertengkar sesama sendiri sehingga berlaku pergaduhan. AKV yang juga atlet lompat tinggi dilaporkan mengalami kecederaan serius. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara MSN Ahmad Syapawi telah pun mengarahkan kedua-dua atlet keluar daripada asrama atlet di MSN Bukit Jalil. Datuk Karim Ibrahim hanya akan mengambil tindakan selepas mendapatkan laporan lengkap daripada pihak polis dan MSN. So saya cuma kita nak tunggu laporan daripada Majlis Sukan Negara lah. Pasal mereka duduk di asrama dan semua ni atas penjagaan Majlis Sukan Negara lah, pengawasan. So kita tunggu laporan daripada sini. Tapi buat masa kita tak nak bercanggah dengan siasatan polis itu je. Datuk Karim nyata terkejut dengan insiden pergaduhan melibatkan kedua-dua atlet tersebut. Perkembangan Liga Malaysia 2015, Ketua Jurulatih Kedah Tan Cheng Ho berpuas hati dengan prestasi ditunjukkan pemain Helang Merah yang dilihat semakin meningkat selepas mengharungi beberapa perlawanan persahabatan. Lebih membanggakan, Cheng Ho, keempat-empat pemain import pasukan itu semakin serasi dengan corak permainan pasukan yang dibarisi ramai muka baru. Tan Cheng Ho nyata gembira dengan aksi yang dipamerkan oleh Lawrence Olum, Chide Ide, Bang Siong Huan dan Keith M. Nah yang bijak mengawal posisi masing-masing. Paling cemerlang, ketajaman Keith M. Nah yang bijak menghidu peluang untuk menjaringkan gol. Kelincahan penyerang dari Liberia yang baru berusia 21 tahun itu pastinya bakal mengucar-kacirkan pertahanan pasukan lawan. Prestasi setakat sekarang ni memang nampak ada progresif, ada positif dan memang bukan mudah untuk dapat rentak yang atau keserasian yang begitu cepat kerana separuh daripada pemain-pemain adalah baru dan empat import yang baru semua itu mengambil sedikit masa kombinasi yang baik, tetapi so far dalam beberapa siri perlawanan persahabatan tu kita nampak permainan semakin meningkat dan semakin persefahaman antara pemain-pemain. Beliau turut memuji aksi yang dipamerkan oleh beberapa pemain muda Lang Merah yang semakin matang, antaranya Muhammad Syafiq Ahmad dan pemain yang digelar Messi Kedah, Muhammad Farhan Roslan. Tan Cheng Ho ditemui selepas perlawanan persahabatan antara Kedah menentang Kelab Kedah United di Stadium Darul Aman. Perlawanan berkesudahan dengan Kedah menang 5-0. 3 gol Kedah dijaringkan oleh Keith M. Nah, manakala Chide Ide dan Muhammad Syazwan Tajuddin masing-masing menyumbang 1 gol. Persatuan Bola Sepak Negeri Pahang. Sementara itu, Terengganu bakal menguji tonggak import baru dalam masa terdekat sebelum mengharungi musim baru Liga Super 2015. Vincent Bikana masih kekal bersama skuad PT, manakala 3 muka baru yang dibawa bekas penyerang Selangor Paulo Rangel, Hassan Chaito dan Gustavo Lopez. Kesemua pemain sudah pun berada di Terengganu dan telah pun menjalani latihan yang dikendalikan Abdul Rahman Ibrahim. Malah, Terengganu telah pun mengatur perlawanan persahabatan termasuklah menentang juara Piala Malaysia 2014 Pahang pada 27 Disember ini. Selain Pahang, Terengganu turut merancang untuk mengadakan perlawanan persahabatan berdepan Angkatan Tentera Malaysia, Negeri Sembilan dan Kelantan. Sukan Universiti ASEAN AUG dan Sukan Universiti Dunia Universiad perlu masuk kalender Sukan Malaysia. Itu pandangan Chef de Mission Sukan Universiti ASEAN Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said berhubung penyertaan atlet IPT dalam tamasya besar seperti AUG dan Universiad. Ia bagi memastikan atlet yang bertanding memandang serius penyertaan mereka kerana negara seperti Indonesia, Thailand dan Vietnam menampilkan atlet elit ke tamasya sebegini. Sukan Universiti ASEAN yang berakhir Ahad lalu di Palembang seakan membuka satu lagi lembaran baru sukan negara. Biarpun belum dianggap tamasya sukan utama seperti Sukan C, AUG jelas sekali medan terbaik atlet negara yang beraksi di bawah payung institusi pengajian tinggi untuk menguji kemampuan dengan atlet negara ASEAN lain. Ketua Kontingen Malaysia ke AUG di Palembang, Profesor Datuk Dr. Abdullah Muhammad Said menjelaskan AUG dan Universiad perlu dimasukkan ke dalam kalender sukan negara
supaya atlet yang terlibat lebih memandang serius penyertaan mereka dan membuat persediaan lebih mantap. Oleh itu, kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia dan Persatuan Sukan perlu diperkukuhkan sekiranya mahu melahirkan atlet mahasiswa berprestasi tinggi bagi menggalas cabaran seperti di Universiad di Korea Selatan tahun depan. Mengulas mengenai pencapaian di Palembang, prestasi atlet negara masih banyak perlu diperbaiki walaupun Malaysia berada dalam kelompok 3 kontingen terbaik dengan 40 emas, 42 perak dan 49 gangsa. Baik, laporan itu tadi mengakhiri pertemuan kita untuk malam ini. Kembali bersama Lina dan juga Syahril seketika nanti. Baik, kain batik sarung adalah warisan masyarakat Nusantara ini. Bagi memartabatkannya, pameran batik sarung warisan kini dan selamanya sedang berlangsung di Muzium Tekstil di Ibu Negara. Ia mengenengahkan penghasilan batik sarung dari tahun 1920-an sehingga kini dan visual itu mengakhiri Nasional 8 untuk malam ini. Ya, dan jangan lupa selepas ini ikuti Best 5-10 bersama rakan tugas Ismail Adenan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum dan salam satu Malaysia.